Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menazamkan Asmaul Husna. Jadi untuk menambah keberkatan pertemuan pada petang ini, marilah sama-sama kita membuka pertemuan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi Prof, saya nak menjemput dan mempersilakan Prof untuk memberikan tarbiyah. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Azrin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Yang saya kasihi pengarah ISTEF Dr. Syahir, timbalan pengarah ISTEF Dr. Wan dan para pensyarah, anak-anak pelajar semua. Alhamdulillah dapat kita berjumpa sekali lagi pada hari ini. Pada hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan satu tajuk yang saya namakan orang signifikan ataupun significant person. Tetapi seperti biasa sebelum saya mulakan perbincangan kita, maka pada hari ini saya nak ceritakan satu cerita yang benar. Ini cerita berkenaan dengan seorang wali Allah yang namanya Syekh Abdul Rahman bin Balqan, yang dia duduk di sebuah desa namanya Bajal Haban di Hadramaut di Yaman. Cerita ini cerita sudah lama, tetapi ini cerita benar. Syekh Abdul Rahman bin Balqan ini, walaupun dia merupakan seorang wali Allah yang sangat alim, yang sangat tinggi ilmunya, tetapi dia sendiri tak tahu bahawa dia wali Allah. Dan Allah uji beliau ni dengan isteri yang sangat galak, yang suka membebel, yang suka mengomel, yang suka marah-marah setiap hari. Begitulah ceritanya. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Abdul Rahman ini sentiasa sabar dengan sikap isterinya itu. Beliau tidak pernah melawan, dia hanya senyap, sabar saja. Walaupun apa jua yang dicakapkan oleh Syekh Abdul Rahman ni, isteri dia marah-marah, isteri dia bebel-bebel, isteri dia mengomel-ngomel dan begitulah seterusnya. Sehingga pada satu ketika Syekh Abdul Rahman ini merasa dia ingin berkhalwat, nak duduk jauh sikit pada isterinya, dia mau ke gunung untuk berkhalwat, menyunyikan diri dia untuk rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di sebuah gunung yang tak berapa jauh daripada rumahnya. Jadi beliau pun pergilah ke sana dan didapati di sana rupanya sudah ada orang lain yang sedang berkhalwat di sana. Beliau pun join sekali dengan orang tersebut dengan berzikir, berwirid, beribadah kepada Allah SWT untuk rapatkan diri dengan Allah. Satu tradisi di situ ialah apabila mereka bersama itu, apabila sampai waktu makan, mereka bergili-gili menyediakan makanan. Tapi yang anehnya mereka tidak ada bawa bahan-bahan untuk masak dan sebagainya. Sehinggalah pada satu ketika sampai giliran Syekh Abdul Rahman bin Balqan ini untuk menyediakan makanan untuk kawan-kawan yang lain. Beliau tak tahu nak buat apa. Sebab bahan-bahan mentah tak ada, nak masak pun tak boleh. Kelengkapan untuk masak pun tak ada. Hingganya akhirnya beliau ingin memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan bertawassul, artinya memohon kepada Allah dengan berkat sekian-sekian orang. Jadi dia berfikir kalau sebelum daripada ini kawan-kawan dia yang sama-sama
berkhalwat di situ, berdoa kepada Allah dan mendapat makanan secara di luar daripada tradisi, maka dia merasakan bahawa pasti sekali kawan-kawannya itu bertawasul kepada orang-orang yang hebat-hebat sehingga Allah mengurniakan doa itu dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi Syekh Abdul Rahman bin Bakhan ini pun berdoa kepada Allah, mohon makanan daripada Allah, makanan yang lazat-lazat, dengan bertawasul kepada orang-orang wali-wali Allah yang kawan-kawannya bertawasul kepada mereka. Jadi dia tak tahu siapa kawan-kawannya itu bertawasul. Rasul ini katanya berdoa kepada Allah dengan perantara dengan berkat orang-orang tertentu. Jadi oleh kerana dia yakin bahawa kawan-kawan itu mendapat makanan dengan berdoa kepada Allah, tentulah dia bertawasul kepada orang yang hebat sehingga Allah berikan makanan. Maka dia berdoa, Syekh Abdul Rahman ini berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah makanan yang lazat kepada kami semua dengan berkat mereka yang ditawasulkan oleh sahabat-sahabat saya ini. So dengan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba datanglah makanan yang lazat, maka mereka pun makanlah ramai-ramai. Tapi teman-temannya heran bagaimana Syekh Abdul Rahman mendapat makanan yang begitu lazat, dan mereka bertanya kepada Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman menceritakan bahawa sebenarnya aku tak tahu bagaimana untuk mendapat makanan ini. Aku mohon kepada Allah dan bertawasul kepada mereka yang engkau semua bertawasul sebelum daripada aku ini. Aku tidak tahu kepada siapa kamu bertawasul, tetapi aku yakin bahawa dengan tawasul kamu itu Allah telah mengurniakan itu, dan pasti sekali orang itu adalah yang kamu tawasulkan itu adalah orang yang hebat. Maka bila ditanya kepada siapakah kamu bertawasul kepada sahabat-sahabat itu, maka sahabat-sahabatnya berkata, aku bertawasul kepada Syekh Abdul Rahman bin Bakhan, kerana aku mendengar, kami semua mendengar cerita, dia tak kenal ya Syekh Abdul Rahman, aku mendengar cerita bahawa Syekh Abdul Rahman ini adalah seorang yang sangat alim, sangat tinggi ilmunya, sangat penyabar dengan isterinya. Rupanya isteri dia yang hebat, yang begitu rupa itu telah menjadi buah mulut orang, dan mereka kagum dengan Syekh Abdul Rahman bin Bakhan ini, sehingga mereka menjadikan Syekh Abdul Rahman ini sebagai tawasul untuk mendapatkan apa yang mereka mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdul Rahman baru terkejutlah, dia terkejut. Rupanya mereka ini bertawasul kepada dirinya sendiri. Dan sahabat sama itu tak kenal dengan Syekh Abdul Rahman itu. Dan dia berfikir-fikirlah, kenapalah Allah kurniakan apa yang dimohon ya, atas sebab bertawasulnya mereka itu kepada diri beliau. Dan beliau merasakan tidak ada yang lain kecuali sabar beliau terhadap isterinya yang begitu rupa perangannya itu. Jadi rupanya dengan sabar terhadap karenah isteri, maka Allah tingkatkan derajat Syekh Abdul Rahman ini, sehingga Allah bertawasul dengan dia pun mendapat apa yang dimohonkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mengetahui tentang perkara itu, Syekh Abdul Rahman pun pulang ke rumahnya. Tak mahu lagi dia berkhalwat di situ, kerana dia merasakan bahawa berada dengan isterinya itu adalah lebih baik daripada berkhalwat, kerana dengan berada dengan isterinya, berdepan dengan kerenahnya isterinya itu dengan sabar, Allah tingkatkan darjahnya itu, ya, sehingga Allah memberikan kurniaan daripada apa yang didoakan oleh sahabat-sahabatnya itu dan juga oleh beliau sendiri. Jadi apa moral daripada cerita ini ya? Yang pertama kita lihat bahawa kadang-kadang Allah uji kita ini untuk tingkatkan darjat. Kalau kita sedar tentang perkara ini, tentu sekali kita akan mengambil peluang dengan sebaik mungkin untuk menjadikan ujian-ujian itu supaya kita dapat meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdul Rahman tadi, isterinya pun marah, tapi dia berdepan dengan isterinya itu dengan penuh sabar. Dan ingat ya, kalau kita sabar, Allah
berjanji untuk mengurniakan pahala yang tidak dapat dihitung, bighairil hisab, pahala yang tak boleh dihitung, yang tak boleh dihitung, banyak sangat, tak boleh dikira. Dan bergantung kepada Allah sebanyak mana yang Allah nak bagikan. Begitu juga kadang-kadang kita dalam hidup kita, Allah uji kita dengan guru yang garang, dengan guru yang cerewet, ya, dengan guru yang meremehkan kita, dengan perangai guru yang entah apa-apa yang kita rasa tak suka. Tetapi kalau kita mengambil sikap melawan guru kita, kita artinya tidak mengambil peluang untuk meningkatkan darjat kita. Tidak mengambil peluang untuk darjatkan kita. Tetapi yang lebih kita takut ialah takut reaksi untuk melawan guru kita itu adalah melebihi daripada kesalahan guru kita. Maka instead of kita dapat peluang untuk meningkatkan darjat, kita mendapat dosa pula kerana kelakuan kita yang berlebihan daripada apa yang guru kita lakukan. Begitu juga kalau kita seorang guru, apabila berdepan dengan murid yang banyak kerenah, kalau kita marah-marah, ya, kalau kita tak selesa dan tak sabar dengan kerenah murid-murid kita, maka dengan sendirinya, kita tidak akan dapat peluang untuk meningkatkan darjat. Dan yang bimbangnya takut-takut apa tindakan yang kita lakukan terhadap murid kita itu adalah melebihi daripada kesalahan mereka sehingga kita terjebak dalam dosa pula. Sama juga kita sentiasa berdepan dengan sahabat yang curang kepada kita, ya, dengan bos kita yang mungkin menindas dan tidak favor kepada kita, yang tidak adil dan begitulah, dengan pekerja yang mungkin culas, yang tidak bekerja dengan baik dan sebagainya. Jadi Allah uji kita dengan kelakuan-kelakuan manusia yang berada di sekeliling kita itu sebenarnya untuk kita mengambil peluang untuk tingkatkan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugilah bagi orang yang memberi respon, memberi reaksi yang negatif terhadap apa yang Allah uji itu. Kerana yang pertama, dia tidak ada peluang untuk meningkatkan darjat dirinya dan ada kemungkinan di sisi Allah darjatnya turun. Bukan saja di sisi Allah, kalau reaksinya itu melampau-lampau sangat, maka di sisi manusia juga orang akan pandang rendah kepada kita. Jadi ingatlah ya, itu yang pertama yang boleh kita ambil tauladan daripada cerita Syekh Abdul Rahman bin Balkhan ini. Kemudian yang kedua, kalaulah kita diuji dengan begitu rupa tadi, dengan guru kita, dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan murid kita, dengan anak-anak kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan bos-bos kita, dengan pekerja-pekerja kita dan dengan siapa saja, maka kita kena tangani ujian itu dengan mahmudah. Mahmudah itu banyak ya, dengan sabar, ya, dengan pemurah, dengan berbuat baik kepada mereka, ya, dan tidak melawan dengan keburukan dan begitulah seterusnya. Jadi tangani ujian-ujian itu bukan dengan mazmumah, tapi dengan mahmudah, dengan segala sifat yang baik yang ada pada ketika yang ada pada diri kita, maka kita memberi reaksi dan insya-Allah maka dengan itu akan meningkatkan darjat kita menjadi orang yang signifikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita memberi reaksi dengan mazmumah kita, dengan rasa marah kita, dengan rasa nafsu kita yang membuat-buat, dengan rasa entah apa lagi dengan mazmumah kita, yang pastinya yang nafsu itu akan digoda oleh syaitan. Jadi kita tidak akan mendapat peluang untuk meningkatkan darjat diri kita. Yang ketiga, tempat ujian ini ya. Kita tengok Syekh Abdul Rahman cuba lari daripada berdepan dengan isterinya yang memberi ujian kepadanya itu kepada satu tempat yang dirasakan lebih tenang, dengan untuk berada dalam kalangan sahabat-sahabat yang sama-sama berkhalwat untuk mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah mengajar Syekh Abdul Rahman ini bahawa sebenarnya berada bersama dengan isteri yang begitu rupa mengujinya adalah lebih baik daripada berada di tempat yang nyaman, yang tidak ada ujian. Kerana apabila berdepan itu ada peluang dia sabar, ya, dengan isterinya itu. Tetapi kalau berkhalwat,
tidak ada ujian dan tidak tahu bagaimana untuk sabar dan untuk mujahadah melawan nafsu dan juga melawan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi kita boleh belajar daripada situ. Kadang-kadang bila ada ujian, kita tak boleh lari daripada ujian itu. Kita kena berdepan dengan ujian itu dengan penuh rasa mahmudah, mengharap kepada Allah supaya Allah bantu dan Allah tingkatkan darjat. Saya ada pengalaman juga ya, ada seorang kawan yang diajak makan di hotel bersama dengan satu kawan lain yang ada anak-anak. Jadi bila duduk di situ, bila sampai di hotel itu, kawan ini mengata, jom kita duduk di belakang lah supaya jauh daripada muzik. Ya. Di hotel ada orang menyanyi dan sebagainya, kita duduk di belakang, senang kita bersembang. Tetapi bila meja di belakang sudah disediakan, bila kami sampai di meja itu, anak kawan itu menangis. Dia tak mau duduk di depan, dia tak mau duduk di belakang, dia mau duduk di depan. Dia mau tengok orang menyanyi, mau tengok mendengar muzik dan sebagainya. Anak kecil lagi. Tapi kawan ini dengan rasa senang hati dia kata, okey, jom kita duduk depan, So dia pergi ke depan. Kami pun heran juga, macam mana ustaz ni nak duduk depan kat muzik, dekat tempat orang menyanyi, dan pakaian orang menyanyi pun pelik-pelik jugalah. Tapi kami ikut saja kerana kami adalah tetamu. Jadi kami makan, setelah habis makan dia berkata, ya Allah, rahmatnya sungguh. Ya, kita malam ini Allah memberi rahmat. Kerana tadi kita mau lari daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tidak dapat peluang untuk bermujahadah, berdepan dengan muzik, berdepan dengan orang menyanyi. Kita patut berterima kasih kepada anak ini kerana anak ini membawa kita kepada tempat ini, di depan ini, dan dengan ini kita makan sambil beristighfar kepada Allah. Kita makan tapi dengan sabar berdepan dengan muzik dan orang menyanyi ini. Ya, kita makan tetapi kita lawan nafsu kita, kita jaga mata kita untuk tidak melihat kepada perkara-perkara yang berlaku di depan mata kita ini. Rahmat ya Allah, rahmat ya Allah. Jadi bagaimana beliau melihat perkara yang sedemikian rupa itu memberi peluang untuk meningkatkan derajat dan tidak lari daripada masalah. Kita juga selalu dengan cerita Nabi Yunus ya. Bagaimana Nabi Yunus lari daripada masalahnya. Beliau berdakwah lama tetapi tidak ada orang ikut. Dia lari, merajut, hingga akhirnya Allah hukum, ditelan oleh ikan Nun. Tetapi setelah bertaubat, maka Nabi Yunus dikembalikan kepada kaumnya untuk berdakwah. Ya, ini agak lain sikit dengan misalnya para sahabat yang awal bila masuk Islam, yang berhijrah ke Habsah di bawah Raja Najasyi ya. Itu lain, itu disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh oleh Rasulullah SAW. Kalau perintah Allah, itu tak apa. Macam Rasulullah SAW dan para sahabat diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah itu adalah strategi, itu bukan lagi daripada masalah, bukan lagi daripada ujian. Itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan lagi diri. Ya, jadi boleh kalau sekiranya kita tak tahan sangat dengan ujian kita lari. Lari itu bukan kerana kecewa dan putus asa, tetapi lari untuk mengatur strategi supaya kemudian kita dapat datang balik untuk berdepan dengan ujian-ujian tersebut, insya-Allah. Jadi itu cerita kita pada hari ini. Moga-moga dengan itu kita boleh mengambil pengajaran, insya-Allah kita boleh amalkan, kita doakan dengan Allah SWT, moga-moga Allah permudahkan kita dalam berdepan dengan ujian sehingga kita dapat meningkatkan darjat di sisi Allah SWT dan tidak terjumus ke dalam dosa kerana reaksi-reaksi negatif yang kita bagi kepada ujian yang Allah timpakan kepada kita itu. Takut-takut nanti reaksi kita itu adalah melebihi daripada apa yang sepatutnya, melebihi daripada dosa orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu. Wallahu alam, itu saja cerita kita pada hari ini, insya-Allah.